KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar kepada semua? Saya yakin mungkin ada di antara kita ni yang sekarang ni sedang bertenang sambil tengok Didik TV, sambil minum air, ada yang sambil makan kacang dan mungkin ada juga yang sedang bertendang. Mana pula pensel aku ni? Mana pula buku nota ni? Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. Bersama dengan saya, Lokman Hakim, dan hari ini kita nak fokuskan untuk menjawab soalan pendidikan syariah Islamiah bersama dengan ustazah memang terbaik ustazah ni, iaitu Ustazah Rahmah. Kenal tak? Tak kenal? Okey, tak apa. Yang tak kenal, jom kita lihat profil ustazah ini. Okey, bersama dengan kita hari ini Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin. Jemput masuk Ustazah. Itu dia Ustazah kita. Tak pernah lekang dengan senyuman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Hakim. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hakim apa khabar? Makin sihat Ustazah. Alhamdulillah. Okey, macam lama. lain je makin tu. Okay. Lama kita tak bertemu Ustazah Ya, lama. Betul. Terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Ustazah, untuk permulaan ni, pendidikan syariah Islamiah ni dia ada berapa kertas Ustazah? Untuk pendidikan syariah Islamiah SPM ni, Hakim ada satu kertas saja Hakim. Satu je? Satu je Hakim. Jadi di sinilah segala-galanya untuk masa depan calon SPM kita. Okey. Dan ada berapa bahagian untuk kertas tersebut? Untuk pendidikan syariah Islamiah kita ada 3 bahagian. Hari ini kita akan kupas habis-habisnya insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita tak sabar dah untuk bersama dengan Ustazah. Saya serahkan kelas ini kepada Ustazah. Okay, terima kasih Hakim. Sama-sama Ustazah. Saya pergi Hakim ya. Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Calon-calon SPM di luar sana, asa an takunu fi sihhatin wa afiyatin wal musta'idin lil imtihanil maqbul insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini calon-calon SPM semua bersama-sama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah. Ustazah nak bawa calon-calon SPM di luar sana bersama Hakim juga ni. Ustazah nak bawa kita mecut-mecut ni. Ya, nak pecut apa? Pecut pendidikan syariah Islamiah. Kod kertas 5228. Boleh Hakim? Boleh Ustazah. Boleh silakan. Okey. Untuk slot sukses SPM kali ini, Ustazah akan bawakan 4 perkara. Yang pertama sekali, Ustazah akan beri panduan bagaimana nak skor bahagian A, markah maksimum, bagaimana nak skor bahagian B, bahagian C dan juga segmen yang keempat, bagaimana nak skor soalan kebat PSI. Okey. Untuk bahagian A, bahagian pertama ya Hakim, dalam kertas pendidikan syariah Islamiah ni Ustazah akan bincangkan tentang format soalan SPM, bidang pembelajaran apa yang patut difokus. Dalam bahagian A, bentuk-bentuk soalan SPM bahagian A, apa dia soalan-soalan contoh untuk bahagian A dan apa dia tip dan persediaan yang calon-calon SPM perlu lakukan untuk skor bahagian soalan-soalan bahagian A. Okey, kita pergi kepada format soalan bahagian A. Jadi, calon-calon SPM di luar sana, untuk format soalan bahagian A, soalan dia jenis item yang akan ditanya adalah dalam bentuk objektif pelbagai bentuk. Dia bukan ABC tau ya Hakim. Objektif pelbagai bentuk ni, dia semuanya jawapannya kena tulis.
Okey, faham. Kena tulis jawapan nanti. Calon-calon SPM kena pindahkan. First tu diorang akan tulis, calon-calon SPM akan tulis di kertas soalan dululah. Soalan dia akan tulis kat situlah jawapan dia. Kemudian pindahkan jawapan awak semua, murid-murid semua di borang jawapan yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Ya, jangan lupa pindahkan dan nanti kawinkan borang jawapan tu dengan buku jawapan awak supaya bersatulah mereka untuk dapat markah penuh, ya, Hakim? Ya, betul. Okey, jadi bahagian A ni objektif pelbagai bentuk ni dia ada 20 soalan dan akan memberikan 20 markah. Ya. Jadi maksudnya apa tu, Hakim? Maksudnya satu soalan satu markah. Satu markah. Jadi kena skor 20 markah, ya. Jadi jawab semua soalan, tidak ada pilihan. Ya, jadi tak ada ini tak sukalah jawab ni, tak ada. Kena jawab semua sekali, ya. Okey. Jadi bidang pembelajaran bahagian A ni jadi kita ada 6 bidang. Dekat syariat Islamiah ni calon-calon dan hakim dia ada 6 bidang. Jadi macam semua je Ustazah, memang semua. Memang semuanya tak ada masuk. Pilihan. Tak ada pilihan. Jadi semuanya masuk. Jadi jangan bersedihlah. Memang inilah dia rupanya, ya. Jadi kena bersedia. Okey. Jadi bentuk soalan bahagian A berdasarkan buku format Pendidikan Syariat Islamiah kod 5228 ada 4 jenis. Yang ada dalam buku format tu. Tapi berkemungkinan juga ada jenis-jenis yang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini yang ada dalam buku format. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan, gariskan jawapan yang betul dalam kurungan, lengkapkan rajah atau pernyataan dan nyatakan betul atau salah bagi pernyataan yang diberikan. Jadi jangan risau, jangan pening. Ustazah akan tunjukkan satu-satu, ya, contohnya. Okey. Soalan contoh yang yang pertama, isi tempat kosong dengan pilihan jawapan. Arahan dia akan bagi isi tempat kosong dengan pilihan jawapan di bawah. Dia akan bagilah pilihan jawapan. Dia bagi soalannya. Pada para ulama mewarisi ilmu daripada para sahabat dan fatwa-fatwa mereka. Satu markah. Jawapan contoh zaman tabi'in. Pilih je. Jadi agak-agaklah Hakim. Kalau tak tahulah. Boleh jawab tak? Boleh. Sebab dah ada jawapan. Bolehlah kan, agak-agak. Okey, tapi ini tak apa lagi. Safe lagi ada pilihan jawapan kan, Hakim? Okey, kita pergi yang sini. Gariskan jawapan di bawah. Macam main je kan. Ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud ilmu al-fiqh atau ilmu usul fiqh. Dia akan bagi 2 pilihan jawapan. Pilih salah satu, gariskan saja jawapan contohnya yang betul ilmu usul fiqh. Macam tu je, Okey, contoh yang ketiga, lengkapkan rajah berikut berkaitan sejarah perkembangan ilmu usul fiqh. Dia akan bagi rajah adalah X. Kalau X tu biasa itulah dia tanya kan. Jadi X dalam rajah di atas ialah apa benda? Jadi contoh jawapannya zaman tabi'in. Jadi yang inilah Hakim. Kalau tak tahu, kalau tahu boleh jawab tak? Kalau tahu boleh dah jawab kan? Ya, kalau tak tahu tak boleh jawab. Jadi kena kuasai fakta, ya. Okey. Lengkapkan pernyataan berikut. Ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci adalah maksud bagi apa? Jawapan contoh ilmu usul fiqh. Jadi ini ni nampak je soalannya, bentuk soalannya anak murid semua macam senang. Ya, bentuk soalan senang. Tetapi nak bagi jawapan tu, itulah dia punya cabaran, ya. Ya, betul. Jadi, tak habis lagi soalan contoh dia. Nyatakan betul atau salah. Golongan kanak-kanak yang belum balik perlu meminta izin setiap waktu. Betul ke salah ni? Jawapannya salah. Salah, ya. Okey, jadi di sini Ustazah berilah sedikit tip, ya, dan persediaan untuk menjawab objektif pelbagai bentuk. Ada 3 yang utama, iaitu pertama, calon-calon SPM kena memahami tajuk dan konsep pembelajaran, ya, supaya dapat memberikan, supaya dapat mengingat fakta, ya, mengingat fakta pembelajaran. Lepas kita dah faham, boleh tajamkan kemahiran menghafal fakta tadi. Dan yang ketiga, kena buat banyak latihan penguasaan fakta mengikut topik dan bidang. Jadi cara nak faham tajuk tadi macam mana? Boleh fokus kepada topik yang belum dikuasai, boleh belajar secara berpasangan atau berkumpulan, dan boleh ajar rakan supaya lebih faham. Ya, untuk tajamkan kemahiran hafal fakta, boleh buat peta minda, boleh hafal kamus istilah, boleh bina akronim untuk rukun syarat dan lain-lain supaya lebih hafal. Kemudian cara buat latihannya, boleh buat latihan berformat SPM macam tadi, ya, objektif bagai bentuk, boleh jawab mana-mana kuis. Walaupun tak format SPM, jawab saja supaya makin ni tergam-gam dalam kepala ni, dan tanya jawab antara rakan pun
masa-masa main bola, masa-masa makan, tak payah nak berbual kosong, tak payah cakap pasal K-pop ke apa, tak payah. Tanya ni objektif pelbagai bentuk. Itu saja daripada Ustazah untuk dapat skor markah maksimum bahagian A. Banyak yang Ustazah kongsikan kepada kita. Antara yang paling saya ingat ialah jangan lupa pindah dan kahwinkan. Saya buat kahwin memang ingat Ustazah. Astagfirullah. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ingat tu murid-murid, Ustazah pesan tadi kalau nak bersembang, banyakkan sembang tentang pendidikan syariah Islamiyah. Sebab mata pelajaran ni banyak fakta. Betul kan Ustazah? Betul sangat. Okey. Jadi untuk permulaan tadi kita dah bicarakan tentang bahagian A. Betul. Kali ini kita nak masuk pula kepada bahagian B. Betul Ustazah? Ya, betul. Tak sabar nak pecut ni Hakim. Okey Ustazah, silakan. Okey, boleh ya. Okey, bentuk bahagian B sama juga Ustazah akan terangkan tentang format soalan SPM, bidang pembelajaran, bentuk soalan SPM dan teknik menjawab, seterusnya soalan contoh. Okey, untuk format soalan bahagian B pendidikan syariah Islamiyah, soalannya bentuk dah lain sikit Hakim, iaitu subjektif. Ya, calon SPM luar sana. Jadi subjektif ni murid-murid semua, dia memang ada dua jenis, ada respons terhad, ada respons terbuka. Respons terhad maksudnya jawapan mesti diambil daripada buku teks. Respons terbuka jawapannya boleh diambil daripada buku teks, juga boleh diambil daripada sumber yang lain. Jadi bacaan tambahan, pengalaman hidup dan sebagainya. Jadi untuk soalan bahagian B ni, dia terdiri daripada 3 mak soalan. Kenapa mak soalan Hakim? Sebab dia setiap mak soalan ni dia ada anak dan cucu soalan. Macam Hakim tadi bab kahwin kan. Dia memang ada kaitan sangat ya. Dia ada anak soalan, dia ada cucu soalan ya. Jadi setiap soalan ni dia mengandungi markah penuh dia 20 markah. Jadi 3 soalan kesemuanya 60 markah. Kesemua 3 soalan ini wajib dijawab. Jawab semua soalan. Jadi kita tadi ada 6 bidang Hakim. Ada 6 bidang dalam pendidikan syariah Islamiyah. Berapa bidang yang masuk? 3 soalan je ni kan. Ada 3 mak soalan. Jadi dalam 3 soalan ni kami dimaklumkan untuk setiap satu mak soalan ni dia tidak akan bercampur bidang. Dia tidak akan bercampur bidang. Jadi menurut pengalaman profesional kami, kebiasaannya soalan bidang ayat hukum dan hadis hukum ni dia tidak bercampur bidang lah. Sebab dia ni soalan berstruktur. Biasanya dibagi ayat hukum, dan biasanya anak dengan cucu dia tu memanglah akan bertanya tentang ayat hukum saja. Hadis hukum pun begitu. Jadi insya-Allah ayat hukum dan hadis hukum ni memang ada di bahagian B, dan begitu juga bahagian bidang-bidang yang lain ni insya-Allah memang ada possibility keluar. Ustazah tak beranilah nak kata ini je bidang ini je. Jadi murid-murid semua kena bersedia semua sekali ya untuk soalan bahagian B ni. Jadi bentuk soalan yang berkemungkinan keluar. Jadi bahagian B dengan bahagian C ni, sebelum Ustazah pergi kepada bentuk soalan ni, bahagian B dengan bahagian C ni oleh sebab dia berkongsi subjektif, sama juga bentuk dia sama. Jadi bentuk soalan dia ni boleh ada di bahagian B, boleh juga berada di bahagian C. Tapi oleh sebab Ustazah dah tekankan tadi ayat hukum dan hadis hukum tu insya-Allah akan masuk bahagian B. Jadi kita banyak fokus tentang bentuk soalan ayat hukum dan hadis hukum lah ya untuk bahagian B ni. Yang pertama sekali, tuntutan hukum dasar ayat Al-Quran, sebab nuzul ayat atau sebab urut hadis, istimbat hukum, takrif, pengertian maksud, hukum dan alasan, faktor punca sebab ya. Okey, yang pertama, teknik pertama, tuntutan hukum berdasarkan ayat atau hadis. Markah untuk tuntutan hukum ini, murid-murid semua biasanya dia peruntukkan satu isi 2 markah. Jenis item untuk soalan tuntutan hukum ialah respons terhad, maksudnya tidak boleh keluar daripada konteks ayat atau konteks hadis yang ditanya pada kertas soalan. Ingat tu, jangan buat mazhab sendiri, tafsir sendiri, berdosa. Ya. Jadi teknik dia, Hakim, okey, teknik jawab dalam bentuk perenggan. Nak jawab dalam bentuk poin boleh tak Ustazah? Dia tak cantik lah jadinya ya. Okey. Jadi cara teknik dia memberikan perintah atau larangan yang khusus. Ingat tu. Jadi dia punya teknik tu memang kena khusus kepada ayat atau hadis berkenaan. Dia tak boleh umum. Ya, Hakim tak boleh umum ya, murid-murid semua tak boleh umum. Kemudian jawab dalam ayat yang lengkap. Tak boleh. Contoh ayat hukum tu larang tatu. Tak lengkap. Tak lengkap. Okey. Tip. Ni Ustazah nak sedekah ni. Ini yang kita tunggu ni. Ya, okey. Nak boleh-boleh ambil gambar ya. Okey. Tuntutan hukum, kenal pasti
kata kunci pada apa? Setiap nas Al-Quran dan matan hadis. Dalam kita ada 8 ayat hukum, kita ada 9 hadis hukum dalam dekan syariat Islamia form 4 dan form 5. Jadi kenal pasti. Dan terjemahan dia sekali. Terjemahan dia sekali kena hafal juga. Dan sebaiknya menghafal terjemahan ayat atau hadis yang diberikan, supaya dengan menghafal terjemahan ayat atau hadis ni, insya-Allah lah ya, calon-calon SPM memang dapat jawab. Bukan setakat tuntutan hukum lah. Kebanyakan jawapan memang boleh jawab lah. Kebanyakan soalan memang boleh jawab ya kalau dah hafal ni terjemahan ni ya. Senaraikan jumlah tuntutan hukum bagi setiap ayat atau hadis. Ayat hukum ada 8 dan hadis hukum ada 9, dan bina. Bina siap-siap. Buat nota lah ni Hakim ni. Bina siap-siap ayat lengkap bagi setiap ni. 8 ayat hukum tu, walaupun dia 8 ayat hukum, ada 16 ayat ya murid-murid semua. Jadi kena buat 16 ayat lengkap. Untuk hadis hukum tu cukup buat 1 hadis hukum, 1 ayat lengkap ya. Okey. Soalan contoh, dia akan bagi firman Allah, dia akan bagi ayat Al-Quran, dia tanyalah apakah larangan yang terdapat dalam ayat di atas. Okey, jadi jawapan contohnya, larangan yang terdapat dalam ayat di atas, mulakan jawapan dengan pernyataan jawapan. Memakan bangkai, darah dan daging khinzir. Nampak ni? Tak boleh memakan benda-benda yang diharamkan. Umum tak boleh. Dia mesti apa? Bangkai, darah, ya. Serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Ya, jadi kena lengkap ya. Okey. Teknik yang kedua, teknik menjawab soalan sebab nuzul ayat atau sebab urut hadis. Markah. 1 jawapan lengkap, 4 markah. Banyak markah je ni. Ya, murid-murid semua banyak markah. Jadi kena tengok betul-betul. 1 isi, 1 markah. Ingat, jadi kena ada berapa markah ni Hakim? 4 markah. 4 isi. 4 isi. 4 isi. Hakim nak kena ni. Okey, 4 isi. Jadi jenis item sebab nuzul ayat ni respons terhad. Jawapannya memang ada kat buku teks. Jadi teknik dia kena jawab dalam 4 poin. Ingat, 4 poin cadangan isinya. Yang pertama, letak nama watak. Yang kedua, dan ingat, nama watak ni mesti tepat. Kalau salah bin, memang confirm. Kosong. Apa peristiwa yang berlaku kepada watak ni? Peristiwa mestilah betul juga. Salah perkara yang berlaku, tak ada markah juga. Kemudian perkara ketiga, nyatakan cerita selanjutnya. Apa yang berlaku? Next, penutup ceritanya apa? Biasanya penutup cerita sebab nuzul atau sebab urut ni aduan kepada Rasulullah SAW, atau jawapan Rasulullah SAW, atau tindakan Nabi Muhammad SAW ya. Okey, ni Ustazah dah bina penat semalam ni. Piramid Ustazah? Ya, Ustazah bina piramid. Macam zaman Fir'aun dulu. Tapi ni berat balik. Ustazah namakan piramid nuzul wurud. Jadi binalah. Awak punya sebab nuzul dengan sebab urut tu, letak ni, ikut. Siapa, kenapa, seterusnya, reaksi Rasulullah SAW. Gitu kan. Siapa letaklah nama watak sebab nuzul. Kenapa dengan dia? Kan? Seterusnya apa? Kenapa babe? Kan? Lepas tu reaksi. Apa reaksi seterusnya ya? Okey, boleh guna sebagai membantu budak-budak semua menjawab soalannya. Ini soalan contohnya, dia akan bagi juga ayat. Kemudian dia akan tanya sebab nuzul ayat di atas. Lepas tu ini cara contoh menjawabnya. Letaklah pernyataan jawapan sebab nuzul ayat di atas ni. Ada 4 poin. Ayat ini diturunkan selepas peristiwa yang melibatkan letak nama watak tadi. Walid bin Uqbah. Kemudian beliau telah kenapa? Inilah dia, apa cerita dia tadi. Beliau dilantik menjadi utusan Rasulullah SAW untuk memungut zakat daripada Bani Mustalik. Kemudian, what's next kan? Apa yang seterusnya tadi? Beliau menyangka, masa beliau datang ni, nak pergi ni, beliau menyangka penduduk Bani Mustalik ni ingin menyerang kerana menyambutnya secara ramai-ramai. Lepas tu beliau pun larilah kan. Terus memberitahu Rasulullah mengenai hal tersebut. Ya? Sebenarnya mereka tu tak menyambut. Jadi apa dia punya isi ayat tadi perlunya tabayun. Ya? Ini cara teknik menjawab sebab nuzul atau sebab urut hadis. Okey. Teknik yang ketiga, istinbat hukum. Daripada ayat hukum dengan hadis hukum, ada soalan istinbat hukum. Sama juga macam tadi, lebih kurang 1 jawapan lengkap 4 markah, 1 isi 1 markah. Jenis item untuk istinbat hukum sama juga, respons terhad. Jangan risau, benda ni ada dalam buku teks. Mesti jawab dalam bentuk point. Isi jawapannya ni, 4 benda ni, murid-murid kena bagi. Mengemukakan lafaz sama ada suruhan. Suruhan tu wajib ke, sunat ke atau sunat muakkad. Kalau larangan pula, letak haram ke, makruh ke atau makruh tanzih. Kemudian yang kedua, poin kedua, letaklah menuliskan makna lafaz suruhan atau larangan tersebut
Letak perkara ketiga menunjukkan arahan lafaz yang terdapat dalam ayat Al-Quran atau hadis. Benda keempat nak letak ialah memberikan kesimpulan hukum. Ustazah, macam mana nak buat ni Ustazah? Let lu, ni dah tip dia. Ni dia. Penat Ustazah buat kuis malam. Buat ikut acuan ni. Hakim, Ustazah buat acuan ni. Acuan istimbat nama dia. Ya, acuan istimbat. Murid-murid semua boleh pakai acuan istimbat ni untuk design awak punya istimbat hukum. Guna je macam ni untuk menghafal ya istimbat hukum. Cara ulama istimbat hukum, letak nombor ayat dan surah atau rumusan hadis dengan berdasarkan lafaz, apalah dia lafaz dalam Al-Quran atau hadis yang bermaksud apa terjemahan bahasa Melayu dia. Lafaz ini merupakan apa, fi'il amar ke kan, apa-apalah yang menunjukkan apa, mesti meletakkan apa, larangan, perintah kan. Oleh itu ulama istimbat hukum mesti meletakkan, dan hukum ingat hukum yang ada pada ayat kedua ni mesti sama dengan hukum yang ada pada ayat yang ketiga atau isi yang keempat. Ya, ingat itu dia punya tips. Tips lagi ni, mahal ni tapi percuma. Salah, percuma tapi mahal ya. Okey. Ini soalan contoh, sama juga sama bagi ayat. Jelaskan cara ulama istimbat hukum ayat 278 surah Al-Baqarah. Jadi cara jawabnya macam ni, letaklah penyata jawapan, kemudian 4 poin. Berdasarkan lafaz apa yang bermaksud apa. Lafaz ini merupakan fi'il amar yang menunjukkan perintah wajib. Oleh itu ulama istimbat hukum wajib. Tengok ni, wajib dengan wajib sama kan? Kalau tak sama salah ya. Mesti sama. Ingat, mesti sama calon-calon SPM ya. Okey. Teknik yang seterusnya, takrif pengertian maksud. Ini memang famous. Ya, soalan ini memang famous. 1 takrif lengkap, 2 markah. Jenis item ini adalah respons terhad. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk perenggan. Berikan maksud dari segi istilah. Istilah murid-murid, Hakim. Sebab dia maksudnya ada 2 Hakim. Ada bahasa, ada istilah. So, beri dari segi apa Hakim? Istilah. Pandai Hakim. Boleh dapat A+. Ya? Amin. Istilah. Mesti ada semua kata kunci dibuat dalam satu ayat. Semua Ustazah? Ya, semua. Macam mana tu? Let lu, bagi tip lu. Okay. Kenal pasti tajuk yang ditanya pada soalan. Kenal pasti semua. Semua murid-murid. Okey, sebaiknya gunakan ayat buku teks. Selamat dunia akhirat ya. Hafal kamus istilah, buat latihan padankan maksud dengan istilah. Soalan contohnya, apakah pengertian niabah haji? Jawapan contoh. Niabah haji ialah, ini senanglah kan pernyataan jawapan. Mengerjakan haji untuk orang lain. Yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Dengan syarat-syarat tertentu. Ada berapa kala ni Hakim? Ada 1, 2, 3, 4. Niabah lah, 1. Hakim. Ini tak kira pernyataan jawapan. Ada 3. Yalah, betul lah tu. Jawapan Hakim betul. 4 kala ya. Tapi ini 1 kata kunci. Okey, 2 kata kunci. 3 kata kunci. Jadi maksudnya sekiranya murid-murid bagi 2 je. Bagi sampai sini je contoh kan. Minta maaf lah, dia akan dapat 1 markah je. Jadi tolonglah ya, buat semua kata kunci. Bagi semua ya, baru dapat markah penuh. Okey, untuk teknik menjawab soalan hukum dan alasan, senang je. Markah dia hukum betul, alasan betul, confirm lah 2 markah. Hukum betul, alasan salah, 1 markah je lah. Markah hukum je. Hukum salah, alasan betul, berapa markah Hakim? Kosong markah. Kosong. Jadi hukum kena betul. Murid-murid hukum kena betul. Alasan betul ni minta maaf lah, dia tak pandang. Tak pandang. Dia hukum kena betul baru dapat markah ya. Kalau hukum salah, alasan salah, tak payahlah Ustazah bagi tahu ya, semua dah tahu dia punya markah berapa. Confirm lah kosong kan. Okey, jenis item respon terhad. Teknik dia jawab dalam bentuk poin atau jadual, dua-dua jenis boleh. Kenal pasti, teknik dia kenal pasti permasalahan situasi yang diberikan. Nyatakan hukum ni dia ada 2 jenis hukum je murid-murid semua. Ada hukum 5, ada hukum 2. Jangan bagi hukum 5 atau hukum 2 ya. Hukum 5 ni maksudnya sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Kalau jenis hukum 2 ni letak sah atau tidak sah. Letak 2 jenis ni je. Ingat Hakim, letak 2 ni, jangan letak boleh, tak boleh, semua tak boleh ya. 2 ni je. 2 ni je. Okey. Kemudian jelaskan alasan sebab yang menjadikan hukum tersebut berlaku. Okey, tipnya. Okey Ustazah. Banyak tips yang telah dikongsikan Ustazah. Nak tahu lagi? Boleh? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rugi. Serius rugi bagi mereka yang tak tonton sukses SPM 2021 pecutan ni sebab banyak tips yang telah Ustazah kongsikan. Dan sekarang kita nak dengarkan pula tips untuk bahagian C. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Hakim. Okey, kita pecut pergi bahagian C murid-murid semua. Sama juga inilah dia benda yang Ustazah nak share dengan awak semua. Bacalah sendiri ya. Okey. Okey, format soalan bahagian C, dia sama juga sejenis item dia atau soalan dia subjektif, respon terhad dan respon terbuka. Dan yang ini tadi bahagian B 3 soalan. Mak soalan ini ada 2 mak soalan. Bersama anak dan cucu dia. Ya, tapi dia 20 markah je. Maksudnya apa? Maksudnya kena jawab 1 soalan sahaja. Faham? Jadi biasanya kan Hakim, orang murid tanya tau, dia kata kalau kami nak jawab dua-dua, belagak orang ni. Belagak ni. Tapi tak apa. Kami akan layan lagak anak-anak semua ya, murid-murid semua. Boleh kalau cukup masa jawablah. Ya, jangan risau. Jawablah. Kalau ada 3, jawab semua. Ya, nak cakap tu ya. Jadi 1 soalan tu soalan 4 20 markah, soalan 5 20 markah. Ya, jadi boleh dia suruh jawab 1 je wajib. Nak jawab 2 pun boleh, tak ada masalah ya. Okey. Jadi bidang pembelajaran bahagian C ni dah berkurang ni Hakim. Tadi 6. Dia jadi 4 je. Jadi sekarang ni jadi 6, dia jadi 4. Yeah. Ya, sebab lupa pula Ustazah nak cakap. Lupa pula saya nak cakap. Jadi, untuk setiap satu soalan ni, 1 mak soalan tu, bidang dia bercampur-campur. Ya murid-murid semua, soalan 4 dan soalan 5 ni, soalan dia bercampur-campur bidang. Bukannya sampai you all tak faham, pening. Bukan tu. Maksudnya bercampur-campur bidang. Jadi, insya-Allah ayat hukum dengan hadis hukum kemungkinan besar berdasarkan pendapat profesional ni, kemungkinan besar tak masuklah dalam bahagian C ya. Jadi kita bolehlah pandang-pandang sebelah mata je untuk bahagian C ni. Usul fiqh untuk bahagian C ni, jadi 4 bidang terakhir tu je kita fokus ya. Okey. Jadi Ustazah nak kongsikan 5 teknik menjawab untuk bahagian C. Okey, kita tengok perbezaan dan perbandingan. Ni teknik dia sama je. Apa dia punya beza soalan ni? Nanti sabar ya. Okay. Markah. 1 isi 1 markah. Yeah. Kalau dia soalan tu peruntukan 2 markah, maksudnya dia nak 2 perkara, 2 perbezaan atau 2 perbandingan. Kalau dia letak 4 markah, dia nak 4 perbezaan lah atau 4 perbandingan ya. Tapi kena match. Benda A dengan benda B kena match. Kalau tak sama aspek dia, salah satu tak tepat, kosong markah. Contoh, panjang dengan besar. Kan? A panjang, B besar. Dua-dua tak dapat markah, kosong. Faham Hakim? Faham. Ya, jadi panjang sepatutnya apa? Panjang. Panjang. Panjang pendek. Panjang beza pendek, kan? yeah. Panjang pendek. Gitu ya. Okey, jenis item respon terhad. Ya. Jadi dia biasanya fakta lah ya, fakta. Teknik jawab dalam bentuk jadual ataupun kotak. Kalau tak faham jadual, kotak. Kalau tak faham juga, ya Allah Tuhanku. Okay? Perbezaan atau perbandingan ni mestilah sama aspek dalam satu baris yang sama. Tolonglah Ustazah dah buat secara langsung dah ayat dia tu ya. Okey. Satu perbezaan atau perbandingan ni sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Maksudnya dalam satu kotak tu murid-murid semua janganlah letak ada tiada. Tolonglah bagilah sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Bagilah nampak ustaz-ustazah tu faham apa yang awak nak bezakan di situ ya. Okey. Tips untuk soalan jenis perbezaan atau perbandingan, buat 3 kolom. 3. Kenapa? Supaya dalam jadual tadi tu buat 3 kolom. Kolom tu yang mana? Yang panjang ni. 3. Agar dapat mengenal pasti aspek yang dibezakan. Ni tak wajib Hakim. Tapi sebenarnya aspek ni dia membantu murid-murid semua dapat memberikan aspek yang sama dalam perbezaan tadi ya. Kemudian maksud ni. Maksud ni boleh dijadikan bahan perbezaan atau perbandingan. Maksud korban apa? Maksud akikah apa? Boleh jadikan bahan sebagai bahan perbezaan ya. Ada dan tiada pada sesuatu perkara pun boleh dijadikan perbezaan. Contoh, haji ada wukuf, umrah tiada wukuf. Boleh gitu ya. Okey, dan perbandingan pula, inilah beza dia. Kalau perbezaan soalan perbezaan mesti semuanya berbeza.
panjang pendek, tinggi rendah. Tapi kalau soalan perbandingan, kemungkinan dia boleh ada persamaan. Satu tinggi, satu rendah, tapi kedua-duanya baik hati. Allah Gitu ya. Soalan contoh, jelaskan dua perbezaan antara kurban dengan akikah. Okey, buat pernyataan jawapan. Ni tengok ni. Kotak ustazah ada 3 kolom. Ya, jadi maksud boleh dijadikan bahan perbezaan. Begitu juga yang kedua pemberian daging lah. Begini. Tengok ni ya. Jadi biasanya maksud mesti panjang layak dia ya. Diberikan dalam keadaan mentah, sunat dimasak, manis dan dibuat jamuan. Jadi mesti ayatnya lengkap. Janganlah pemberian daging mentah. Akikah masak. Janganlah macam tu kan. Nanti paling kurang 3 patah kalau ustazah buat tak faham je lah kan. Ya, okey. Teknik menjawab soalan hikmah. Maksud hikmah ni maksudnya ialah kebaikan yang diperoleh kesan daripada melakukan sesuatu perkara. Kita buat perkara baik, satu perkara kebaikan, kita dapat pula kebaikan yang lain, kesan daripada perkara itu. Itu hikmah ya. Markah, satu isi 2 markah. Jadi kalau satu isi 2 markah ni biasanya markah pertama adalah markah isi, markah kedua adalah markah huraian. Jenis item untuk hikmah ni dia adalah respons terbuka. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk point. Tulis untuk hikmah ni, ingat murid-murid, tulis dalam bentuk ayat positif sahaja. Ya. Dia ayat negatif tu yang mana? Yang benda-benda buruk. Dia murkai Allah, menjejaskan maruah, menimbulkan fitnah. Yang tak baiklah. Kan? Jadi yang dia tak boleh. Hikmah ni benda-benda baik je. Menimbulkan kasih sayang, sweet-sweet, gitu ya. Okay, gunakan perkataan yang berimbuhan men. Jadi hikmah ni biasakan mulakan jawapan murid-murid semua dengan imbuhan perkataan berimbuhan men. Apa? Men tu bolehlah semua tu lah ya. Dan kemudian dah siap tu isi. Mulakan huraian dengan salah satu aksu. Aksu ni apa? A agar, K kerana, S supaya atau U untuk ya. Okey, tips untuk menjawab soalan hikmah, berikan kebaikan yang khusus. Tengok apa soalan dia, cari kata kunci, bagi hikmah yang khusus. Sebab kebaikan ni banyak kan? Banyak kebaikan. Jadi kena cari yang khusus barulah boleh dapat markah. Ya? Masukkan kata kunci. Khusus tu maksudnya kata kunci lah. Dan boleh mulakan jawapan dengan letak selain daripada tadi, letak dapat. Letak dapat supaya terus direct bagi arahan kat otak. Kita buat ni dapat apa? Supaya dapatlah mengeluarkan jawapan hikmah tadi. Dia tak adalah jadi benda lain ya. Okey. Soalan contoh untuk hikmah, terangkan 2 hikmah perkahwinan menurut syarak. Ya tak adalah nanti 2 hikmah perkahwinan dapat melaksanakan jamuan kenduri kahwin. Tak adalah macam tu kan. Dia tak logik macam tu ya. Okey. 2 hikmah perkahwinan menurut syarak ialah dapat memenuhi tuntutan fitrah. Jadi ingat, tengok dia letak dapat kat depan. Kemudian begitu ya. Kemudian letak salah satu aksu. Ni agar, ini boleh pilih kerana. Kemudian huraikan macam biasa. Jadi huraian ni, huraian yang paling bagus adalah huraian yang paling tepat dengan isi. Tapi huraian mana-mana yang penting sesuai, baik, boleh diterima ya. Okey. Teknik untuk menjawab soalan, teknik seterusnya adalah hujah atau pendapat ya. Markah untuk soalan hujah atau pendapat, biasa orang pening ya. Calon SPM biasa pening hakim. Nak jawab hujah ni ustazah, kalau hujah ni benda apa ustazah? Ya Allah ustazah, tolonglah ustazah kan. Hujah atau pendapat ni tengok dulu markah dia, let lo ya. Okey, satu isi 2 markah. Biasa kalau 2 markah, 1 markah isi atau markah huraian. Jenis item untuk hujah atau pendapat dan respon terbuka. Tak mesti ikut buku teks. Teknik dia mesti jawab dalam bentuk point. Jadi ingat, ini dia murid-murid semua. Kalau soalan tanya hujah atau pendapat, murid-murid semua boleh bagi salah satu daripada 3 perkara ni sebagai jawapan. Boleh bagi konsep, boleh bagi cara, boleh bagi kesan. Jadi dia tak ada satu formula khas. Kena tengok soalan. Jangan malas baca. Baca soalan dengan teliti. Misalnya dah bagi tu ni tip. Ya. Pilih salah satu daripada 3 benda ni dan lepas dah habis bagi salah satu ni konsep atau cara atau kesan, mulakan huraian dengan salah satu daripada aksu tadi ya. Okey. So tips untuk hujah atau pendapat ustazah bagi untuk konsep ni, kalau jawab murid-murid pilih soalan tu minta konsep ni kena ada fakta khusus. Konsep tu biasa dia bertanya pasal dalil, pasal apa? Maksud? Isu-isu akidah, isu ibadah. Biasa dia tanya pasal itu ya. Itu kena konsep. Cara. Kalau cara ni biasa akhlak. Ya, macam cara macam aplikasi ya.
Kalau cara pula mesti tulis dalam bentuk kata kerja atau perbuatan. Cari perkataan imbuhan men atau ber. Untuk kesan. Kesan ni dia punya ni, kalau isu positif, bagi juga kesan positif. Kalau isu negatif, bagilah kesan negatif. Ya, itu Ustazah punya tips lah. Jadi soalan contoh untuk ujar pendapat, dia bagi isu, misal katakan memelihara dan mendidik anak ada tanggungjawab suami isteri. Ini isu ibadah kan. Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan 2 hujah bagi menyokong pernyataan di atas. Jadi kalau isu ibadah ni biasa dia minta konsep. Jadi bagi penyata jawapan, jawab dalam bentuk poin. Ibu bapa wajib mendidik anak mereka dengan ajaran Islam. Ya. Ajaran Islam agar sama juga letak aksu, tak aksu, dia letak huraian. Tapi itulah dia ni dia anak-anak maksudnya kalau untuk hujana pendapat ni anak kena ada isi lah. Kena ada konten. Ya, sebab kalau tak nanti tak apa-apa dia tulis tu kan. Ya, jadi ialah SPM sukses kan. Sukses. Jadi kena kuasai. Kena kuasai. Ya? Okey. Teknik seterusnya, aplikasi kaedah usul fiqh dalam dalil. Ini famous soalan ni ya. Dalam pendidikan syariah Islamiah. 1 isi, 2 markah, jenis item, respon terhad. Jawab dalam bentuk perenggan. Cari kalimah. Caranya kalau jumpa soalan ni, perkara pertama, tindakan pertama, kena cari kalimah yang mengandungi kaedah usul fiqh yang ditanya dalam soalan. Ditanya apa-apalah. Ditanya pasal hukum wadai ke kan. Kena cari kalimah tu dulu. Kemudian huraikan kaedah usul fiqh tersebut berdasarkan kalimah. Jadi boleh guna teknik ni Ustazah bagi. Boleh guna letak dulu kaedahnya, kemudian keterangan kaedah tersebut. So kena kuasai jugalah sebab dia fakta ya. Jadi dia mesti kuasai konsep. Tak ada cara lain murid-murid semua kena kuasai konsep. Tak ada cara lain dan banyakkan latihan supaya murid-murid semua boleh menjawab dengan lancar ya. Okey. Jadi soalan contoh dia akan bagi dalil, kemudian dia akan tanya, jelaskan hukum wadai yang terdapat dalam nas di atas. Kalau tak tahu, jawapannya memang menangislah, tidak berlagu ya. Ini contoh jawapannya. Letaklah penyata jawapan. Jadi contoh Ustazah cadangkan teknik dia, letak hukum wadainya apa. Contoh ini sebab. Lepas keterangannya dalam ayat tadi tentang mencuri, hukum hudud untuk mencuri, potong tangan ya. Jadi mencuri menjadi sebab tangan seseorang dipotong. Jika tidak mencuri, maka tiadalah hukuman potong tangan berlaku. Gitu ya. Okey, jadi teknik menjawab soalan seterusnya adalah kajian kes bidang kuasa mahkamah. Markah 1 isi 1 markah, jenis item dia respon terhad. Teknik dia kena jawab dalam bentuk poin atau kotak, mana-mana pun boleh. Jadi untuk soalan bidang kuasa mahkamah ni, murid-murid calon-calon SPM kena kuasai 3 benda ya. Isu kes. Kalau dia tanya isu kes, jawab jenis bidang kuasa mahkamah. Kalau dia bagi jumlah RM kes, dia nak tanya jenis mahkamah. Kalau dia kata pasal semakan dan rayuan, bagilah jawapan mahkamah rayuan. Jawab dalam bentuk jadual atau kotak. Ni tip dia. Kalau mesti kuasai struktur, bidang kuasa mesti ada 2 je, jenayah mal, bidang kuasa bahagian mahkamah syariah, dan banyakkan latihan kajian kes. Okey Ustazah, macam mana murid-murid rasa tenang tak nak jawab pendidikan syariah Islamiah? Nak lagi tenang? Teruskan menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. Pecut sangat ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tenang je rasa bila dengar tips daripada Ustazah kan? Dan sekarang kita nak tahu pula bagaimana Ustazah nak jawab soalan kebat. Silakan Ustazah. Terima kasih Hakim. Okey, kebat PSI ni memang kebat sangat Hakim. Ya, okey. Jadi mari kita tengok. Inilah dia yang kita akan lihat, kaji. Tu dia ya dalam kebat PSI. Okey, kita tengok dulu. Kebat PSI ni murid-murid semua ada 3 jenis. Ya. 3 Ustazah, 2 je. Tengok ni ada 3. Dia ada 2 jenis. Yang mak dia ada 2 jenis. Analitik dan holistik. Analitik ni yang jenis analitik ni ialah 1 isi 2 markah, maksudnya dia jenis analitik. Kenapa analitik ni? Sebab 1 isi tu sebab 2 markah ni, 1 markah tu untuk isi, 1 markah lagi untuk huraian. Dia pasal tu dikata analitik ya. Yang holistik ni, maksud holistik ni kita kita baca jawapan tu secara keseluruhan. Kita baca jawapan anak murid semua secara keseluruhan, baru kita akan boleh nilai ya. Sebab itulah kita namakan dia jenis holistik. Jadi untuk kebat holistik ni dia ada 2 jenis. Ada yang 4 markah, ada yang 6 markah. Jadi kalau soalan tu dia minta 1 isi jawapan je, tapi dia bagi 4 markah, dia jenis holistik 4 markah. Kalau dia minta 1 isi jawapan je dan dia tawarkan 6 markah, maksudnya dia jenis holistik 6 markah. Kenapa Ustazah bagikan macam ni? Sebab teknik menjawab dia berbeza Hakim. Ya, jadi jangan pening, Ustazah bagi satu-satu.
Okey, jadi cara sebelum murid-murid semua jawab soalan kebat, kenapa dulu Hakim? Kita kena kenal pasti dulu soalan kebat PSI. Jadi senang je dia punya ciri-ciri. Ada stimulus soalan. Ada stimulus tu apa? Ada bahan rangsangan. Sebelum dia bagi soalan, ada benda dulu dia bagi untuk dia kaitkan dengan soalan tadi. Itulah dia soalan kebat PSI. Jadi stimulus tu tadi boleh berbentuk gambar, jadual, kata-kata hikmah, petikan akhbar, ayat Al-Quran, hadis, apa-apa je lah. Ya, untuk jadikan bahan rangsangan minda. Itulah dia soalan kebat. Okey, kita pergi kepada teknik menjawab soalan kebat analitik. Jadi markah dia, ingat tadi Ustazah kata satu isi, dua markah. Jadi dua markah tu ialah satu markah isi dan satu markah huraian. Jenis item kebat mesti respon terbuka. Jawab mesti dalam bentuk point. Jadi cara untuk jawab soalan kebat, ini semua. Kebat analitik ke, kebat holistik ke, ini cara dia. Mesti baca dan teliti keseluruhan maklumat. Macam semua je penting kan? Keseluruhan maklumat. Sebab kan tak ada yang tak penting kat situ. Setuju? Semua penting. Sampai nokta-nokta dia pun penting, ya. Sebab ada hint dia bagi kat situ, ya. Sebab itulah kebat namanya, Hakim. Sebab murid-murid semua kena keluarkan apa benda dia nak cakap kat situ, ya. Okey, dan kenal pasti tajuk atau persoalan utama dalam stimulus tadi, merangka jawapan mengikut kehendak soalan. Sebab itulah tadi kena fikir betul-betul kan, nama pun harus tinggi kan. Kena fikir tinggi-tinggilah, ya. Tak payah naik atas meja, tak payah. Lepas tu dah dapat isi jawapan tadi, mulakan huraian dengan salah satu daripada aksu. Soalan contoh kebat analitik. Dia bagi bahan rangsangan ni. Ini nama dia stimulus. Kan? Soalan dia kat bawah. Ini bukan soalan, ya. Atas ni bukan soalan. Ini stimulus. Soalan dia kat bawah. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, huraikan 3. Biasanya kita nak tahu dia analitik ke holistik. Biasanya kebat ni, kebat PSI ni yang analitik, dia akan minta lebih daripada satu. Ya. 3 langkah untuk mendidik isteri yang nusyus menurut pandangan Islam. Jadi cara menjawabnya macam biasalah, macam soalan respon terbuka yang lain. Bagi penyata jawapan, bagi isi, bagi aksu, bagi huraian. Teneng, betul semua. Dapat markah penuh kan? Okey, kita pergi teknik menjawab soalan kebat holistik 4 markah. Jadi 4 markah tu untuk apa 4 markah tu? Satu isi 4 markah. Jadi 4 markah tu, satu markah untuk isi atau fakta, satu markah untuk huraian, satu markah tu untuk huraian lengkap. Huraian lengkap ni boleh berbentuk dalil atau hujah atau fakta. Satu markah lagi untuk kesimpulan. Banyaknya markah dia, Ustazah. Iyalah, nama pun kebat. Kalau sikit tak adalah kebat kan. Teknik dia kena jawab dalam bentuk perenggan. Jangan point. Jangan. Jawab dalam 4 ayat supaya senang. Ayat 1 ayat isi, ayat 2 ayat huraian, ayat 3 ayat huraian lengkap. Inilah dia yang boleh huraian lengkap ni, dalil atau hujah atau fakta. Ayat 4 ayat kesimpulan. Okey, ini cara teknik menjawab kebat holistik 6 markah. Satu isi 6 markah. Apa benda 6 markah tu? Inilah dia. Satu markah untuk isi atau fakta, satu markah untuk huraian, satu markah untuk huraian lengkap iaitu dalil, hujah atau fakta. Sama juga macam tadi, Ustazah. Yelah, sama yang tadi. Ini lain pula ni, Satu markah, lepas dah bagi huraian lengkap tu, bagi pula keterangan huraian lengkapnya. Tambah ayat dia. Jangan dah letak nokta. Tambah lagi. Kemudian, satu markah lagi kesimpulan ringkas. Tadi kesimpulan je kan? Ini ada lagi. Kesimpulan ringkas, kesimpulan lengkap. 2 kesimpulan. Ya, dia ada berjenis-jenis kat situ. Maksudnya ayat kesimpulan calon-calon semua kenalah lebih panjang daripada biasa, ya. Gitu, ya. Okey, teknik dia mesti jawab dalam bentuk perenggan juga. Mesti mengandungi 6 unsur. Ingat ada 6 unsur, tapi tak semestinya 6 ayat. Ya, tak semestinya 6 ayat. Boleh 4 ayat, boleh, tak ada masalah, tapi mesti ada 6 unsur. Ada unsur 1 isi atau fakta, unsur 2 huraian, unsur 3 huraian lengkap, unsur 4 keterangan huraian lengkap, unsur 5 kesimpulan ringkas, unsur 6 kesimpulan lengkap. Jadi maksudnya yang ini boleh 1 ayat, ini boleh 1 ayat yang lain. Boleh, tak ada masalah. Nak buat ayat lain sebenarnya boleh juga, tapi macam banyak sangatlah pula kan. Dia boleh je digabungkan, ya. Okey, jadi perkara yang boleh dijadikan dalil, ini dia perkara-perkara yang boleh dijadikan dalil. Jadi murid-murid baca sendirilah, ya. Okey. Ustazah nak memecut dah ni. Cara membuat kesimpulan atau rumusan dalam kebat holistik, yang pertama mesti relevan dengan isi dan huraian. Ingat ni,
Jangan tulis kembali isi atau huraian stimulus soalan. Sebab apa? Membazir dakwah je, tak dapat markah. Tak payah. Menjelaskan tentang cadangan baru anda terhadap isu atau soalan atau isi, bentuk ayat pengajaran, aplikasi seperti kita hendaklah atau kita mestilah guna untuk ayat kesimpulan dan gunakan kata hubung aksu untuk melengkapkan kesimpulan. Ya, panjang-panjang kali kesimpulan anak-anak semua. Okey. Soalan contoh. Ini soalan contoh boleh 4 markah, ada stimulus, ada soalannya. Bagaimanakah persediaan yang perlu anda lakukan supaya umat Islam masa kini sentiasa mendapat mendepani dalam bidang tersebut. Kan? Ni ingat tengok. Dia 1, 2, 3, 4. Jadi ini dapat markah isi, markah huraian lengkap, markah kesimpulan. Tengok ni, ini contoh. Soalan contoh kebat holistik 6 markah. Ada bahan stimulus, ada soalan... ada soalannya. Ini contoh jawapan. Tengok ni ya. Hukuman itu sendiri bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pesalah. Itu isi atau fakta. Kerana orang yang dikenakan hukuman kemudian dimaafkan, huraian. Tambah je terus. Akan timbul keinsafan dalam diri dan memperbaiki diri. Dah jadi huraian lengkap. Sebagaimana sirah zaman Saidina, bagilah keterangan huraian lengkapnya. Ya. Kemudian, kesimpulan ringkasnya. Oleh itu, kuasa pengampunan dapat melembutkan hati pelaku. Tambahlah aksu, tiba-tiba dia jadi lengkap. Tidak mengulangi perbuatan tersebut. Begitulah dia ya. Secara lajunya ya kita untuk kebat. Dan inilah dia sedikit rumusan daripada Ustazah untuk sukses SPM 2021 pecutan pendidikan syariah Islamiah, menguasai kandungan. Ini sangat penting ya, kandungan sebab apa? Awak menjawab soalan, murid semua memang perlu kandungan. Kalau tak, awak tak boleh jawab soalan. Itu je Ustazah. Okey, terima kasih kepada Ustazah sudi berkongsi dengan kita dan kepada anda saya doakan semoga berjaya dengan cemerlang dalam mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.